Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan seperti yang telah pun dijanjikan awal tadi, kami di Wanita Hari ini Extra nak berkongsi kepada anda yang memang meminati seni seramik ini ataupun baru berjinak-jinak nak tengok kan. Sebab kalau cakap tentang seni seramik ini, mungkin ibu, abang, makcik, pakcik yang tengah menonton ketika ini di rumah teringat zaman dulu-dulu kahwin, macam contoh Abang Marzuki, juru kamera saya ni, dia teringat zaman dia kahwin dulu, dia pakai bagi bunga telur ni seramik tu, beli kat hitam masa tu. Okey, jadi ini kami nak kongsikan kepada anda bersama dengan tetamu-tetamu kami secara dalam talian dan juga di studio hari ini. Kita perkenalkan tetamu kita yang pertama. Kita bersama dengan Puan Siti Nazilah Muhammad Yusof, pengasas daripada Terralia Studio. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Nazilah? Waalaikumsalam. Apa khabar Fiza? Baik, Alhamdulillah sihat. Kalau kita cakap tentang seramik ni kan, mungkin dia menggamit pelbagai nostalgia lah, terutama sekali bagi ibu-ibu yang memang gemarkan tentang seramik. Dan kita juga bersama dengan Helena David Kalum dalam talian ketika ini. Apa khabar Helena? Helena boleh unmute dekat PC tu? Tekan yang gambar mic tu. Okey. Jadi apa khabar? Khabar baik. Okey. Kita akan bersama dengan Helena sebentar lagi. Tapi sekarang ni kita nak kongsikan dahulu bersama dengan Puan Siti Nazilah lah. Kalau cakap tentang seramik ini, bagaimana tercetusnya idea dan juga inspirasi untuk mula-mula menceburi bidang seni seramik ni? Okey, pertama sekali saya memang minat seni daripada sekolah. Lepas tu parents saya pun memang ada background seni seramik juga. Dan saya pun belajar dulu diploma di Institut Kraf Negara dalam bidang seni seramik. Dan memang sepanjang orang kata daripada kecil tu saya membesar dalam suasana seni dan kraf. Jadi bila dah dapat orang kata ada kemahiran, ada pengalaman tu, jadi saya teruskanlah dengan seni seramik ni. Okey, mungkin Nazilah boleh kongsikanlah. Kalau kita cakap tentang seramik ni, dia besar dan luas. Ada orang suka bekas bunga telur, ada orang suka hiasan seperti pasu, bekas kuih dan macam-macam lagi. Tetapi untuk Nazilah, apa yang difokuskan? Kabarnya ada juga fokus pada pasu dan juga kerongsang daripada seramik ini. Ya, betul. Untuk Terralia, kita banyak keluarkan produk cenderahati dan hiasan dalaman. Contohnya, kalau macam pasu yang saya ada sekarang ni, yang ni, ini pasu untuk tanam pokok biasanya kebanyakan untuk mini plant, untuk cactus, dan kita ada juga yang macam pasu gantung macam ni. Untuk kebanyakannya, selain daripada kita buat produk kerongsang dan juga pasu, kita ada juga keluarkan produk EduCraft. Contohnya macam painting kit untuk kanak-kanak mewarna, dan juga kita ada sediakan kelas juga, kelas pottery workshop untuk pada siapa-siapa yang berminat untuk belajar seni seramik. Okey, tapi kalau kita bercakap tentang seni seramik, kita tahu seramik ini diperbuat daripada tanah liat kan, dan bukan mudah sebenarnya untuk menghasilkan satu karya ataupun naskah yang cantik, yang sempurna supaya tak ada crack, melekat dan sebagainya. Jadi dari segi cabaran untuk menghasilkan sebiji pasu ataupun kerongsang-kerongsang ini, apa cabaran yang terpaksa dilalui? Saya pernah tipulah kalau saya kata tak ada cabaran semua tu kan. Kita pernah juga buat, bila dah buat, dah siap masa proses pembakaran tu. Masa sebelum tu kita nampak dia sempurna, elok kan. Tapi bila kita dah bakar, lepas bakar baru kita tahu ada crack, ada yang pecah. Yang tu memang satu cabaran lah. And then lagi satu dengan cuaca. Kadang-kadang cuaca tu bila hujan lembap, kita punya production pun lambat sikit lah. Jadi dia memerlukan memang kesabaran lah nak buat seramik ni. Kalau kita cakap tentang seramik ni, mungkin apa yang terlintas dalam fikiran penonton-penonton adalah sesuatu hasil ataupun karya yang tradisional. Tapi kalau kita lihat daripada gambar-gambar yang dikongsikan di kaca TV ketika ini, apa yang dikongsikan lebih kepada desain-desain moden dan juga contemporary. Jadi bagaimana sebenarnya Nazilah sendiri sebagai orang muda dalam masa yang sama nak memastikan bahawa seni ini tidak lapuk ditelan zaman, untuk menarik minat juga golongan muda hari ini untuk suka ataupun menghayati seni seramik ini? Adakah dengan koleksi-koleksi desain yang moden dan contemporary ataupun bagaimana?
kita memang banyak keluarkan contemporary design sebab memang kita nak menarik orang kata golongan-golongan muda tu. Itu sebab kita pun menyediakan kelas kan untuk mereka nak belajar, and then diorang boleh buat sendiri, diorang boleh macam kita nak tarik minat tu, kita sediakan segala produk yang boleh lebih kepada contemporary. Tapi ada juga unsur-unsur traditional dekat situ. Baiklah. Ini kita kata fusion lah kan, ataupun kita gabungkan contemporary ini antara yang tradisi dengan juga yang moden, yang di tempatan dan juga antarabangsa dan sebagainya. Baiklah, Nazilah, mungkin penonton yang menonton ketika ini teruja dan nak menilai sendiri hasil seni seramik yang dihasilkan oleh Nazilah. Kalau boleh dikongsikan bagaimana cara untuk penonton-penonton ini nak lihat sendiri seni seramik ini di Instagram ataupun Facebook yang ada. Silakan. Okey, kepada anda yang berminat untuk memiliki produk-produk daripada Teralia Studio, boleh follow di Facebook, TikTok dan juga Instagram Teralia Studio. Dan kepada anda yang berdekatan di Alostar, bolehlah singgah di bengkel saya di Keraptangan Cawangan Kedah, Jalan Hutan Kampung, Alostar. Tu dia. Siapa ke Alostar boleh singgah dekat Teralia Studio. Boleh tengok sendiri. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Nazilah. Jaga diri. Terima kasih. Sampaikan salam kepada warga kerja, ahli keluarga dan siapa yang berada di sana ya. Baik, insyaAllah Fiza. Terima kasih. Sama-sama, selamat maju jaya. Dan itu kita dah kongsikan serba sedikit tentang pasu dan juga kerongsang daripada seramik. Ini berita baik untuk anda yang ni dah sejak beberapa, saya kira di seluruh Malaysia dah pun beralih kepada fasa 4. Beberapa negeri akan mula beralih kepada fasa 4 juga pada 8 November nanti, dan kenduri dah boleh pun dijalankan. Jadi mungkin ramai terfikir-fikir dan dah carilah apalah sebenarnya cenderamata yang nak diberikan kepada tetamu-tetamu yang hadir untuk majlis perkahwinan dan sebagainya. Rakan saya Sugi tu pun tengah survey-survey tu untuk diri dia. Kita tengoklah apa yang nak dikongsikan di sana. Silakan Sugi. Saya yang tengah survey-survey. Okey, baik. Kita bersama dengan Cik Nurul Syifa Abdul Razak daripada Sweet Touch Ceramic. Ya, okey, Cik Syifa. Saya sebenarnya rambang mata sekarang ni. Kat depan ni ada pelbagai hasil daripada seramik. Betul. Tapi sebagai permulaannya lah, kita nak kongsikan bersama dengan penonton. Seramik ni sebenarnya apa bahan yang dihasilkan ataupun terdiri daripada tanah liat yang dikeraskan. Betul ataupun salah? Betul. Betul. Okey, baik. Mungkinlah memandangkan Fizzah dah sebut dah mengenai bunga telur seramik ataupun apa yang boleh diberikan untuk majlis-majlis. Boleh terus kongsikan apa yang biasanya kita boleh berikan dalam bajet yang mereka ada. Okey, kalau contohnya kita ada jenis yang sleeping swan. Okey, alah comelnya. Yang sini kita boleh letak telur, Okey. bagi macam tu, ataupun kita boleh letak telur dan lekatkan netting macam ni. Macam ni. Okey, tapi yang ini yang biasa kalau kita bagi bunga telur. Ya, yang ni bunga paha lah. Orang cakap bunga seramik, kita letak telur, letak netting, lepas tu bagi macam tu as salam restu. Okey, ni eksklusif. Eksklusif, Tapi mahal betul. tak? Mahal tak? Saya nak tanya. Okey lah, tak ada lah sangat. Tapi ni orang boleh simpan. Orang boleh simpan, betul. Okey, baik. Tapi kan saya tahu yang ibu awak, Puan Rohana, adalah seorang penerima Tokoh Anugerah Kraft Negara. Kan? Betul. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai latar belakang ibu awak dan bagaimana awak pun berkecimpung dalam seni seramik ni. Okey, terima kasih kepada TV3 sebab jemput saya hari ini. Saya Nurul Syifa Abdul Razak. Pada mulanya Sweet Touch Ceramic ditubuhkan pada tahun 1988 oleh ibu saya. And then pada tahun tu sebenarnya dia bukannya ada background in ceramik pun. Dia psikologi and sosiologi dekat Universiti Melaya. Tapi sebab dia minat sangat dengan buat bunga roti. Dulunya buat bunga roti lah. So waktu tu orang Malaysia suka datang sini, bila balik dari London dia orang bawa bunga batu. Orang panggil. Betul. Okey, baik. Bunga batu. Lepas tu dia cari macam mana, kenapa dia tak boleh buat? Kenapa dia tak boleh buat benda ni? And then dia apply dekat UK, belajar pottery. Okey, jadi mak awak mendapat inspirasi daripada situ. Dan awak pula memang suka benda-benda yang kaitan dengan seni ke? Mak yang memberikan dorongan. Saya memang minat kot. Minat kot. Ada kod dekat belakang. Okey, baik. Okey, Syifa, boleh kongsikanlah ya. Kalau kita nak buat apa-apa yang ada di hadapan kita ni, berapa lama biasanya diambil dan bagaimana prosesnya? Sebab setahu saya ada pelbagai teknik jugalah kan. Jadi mungkin awak boleh kongsikan betapa rumit ataupun mudah sebenarnya nak hasilkan segalanya yang ada di hadapan ni. Bagi saya sangatlah rumit. Dia memerlukan skill yang tinggi untuk buat kemahiran yang tinggi.
kita memerlukan teknik proses penuangan, Okey. pencucian, and then kilau bunga ni kita buat kelopak satu-satu. Wow. Kalau macam ada satu bunga, semua kelopak buat satu-satu. Lepas tu teknik potong, Okey. teknik glazing, last kali finishing. Okey. Bergold lining dengan decal lah. Ini dia yang dia cakap tadi tu, setiap kelopak itu kita buat satu-satu Betul. dan ada di hadapan Betul. ini. Jadi hari ini Cik Syifa nak suruh saya membantu dia melakukannya. Tapi sebelum kita nak tunjukkan kepada anda bagaimana ia dilakukan, apa kata kita bersama dengan Fiza dan kita ke Sarawak sekejap. Silakan Fiza. Itulah, saya terbang lagi ke Sarawak. Baru je pulang dari Sarawak. Sekarang saya nak terbang semula kembali ke Sarawak. Kita bersama dengan Helena dalam talian. Helena? Hai Helena, boleh unmute? Okey. Helena, kita dah kongsikan dua jenis seni seramik. Seni seramik tadi kan. Kalau Helena boleh kongsikanlah, kalau kita lihat hasil yang dikongsikan oleh Helena ini, iaitu pinggan seramik yang memang bercorakkan antik iban dan juga tajau. Kalau kita tahu di Sarawak sini ada lebih daripada 32 etnik. Tapi kenapa Helena memilih corak antik iban dan juga tajau ini untuk diketengahkan dalam seni seramik anda? Okey, corak antik iban ni sebenarnya dulu kan orang buat dia di atas sumpit, terabai macam tu. Jadi sekarang saya nak mempermodernkan, saya buat di atas. Ya, teruskan. Okey. Silakan. Apa proses-prosesnya Helena? Prosesnya sama seperti membuat keramik, kurang lebih sama. Jadi berbalikkan kepada pinggan corak antik iban ni tadi, sebab saya tahu selama ini kan mungkin usahawan seramik yang ada di Sarawak ini mungkin mereka terlepas pandang. Jadi saya mau buat kelainan daripada yang lain. Itu saya nak buat kelainan corak antik iban di atas pinggan-pinggan seramik yang saya buat. Cantiknya hasil kalau kita tengok di kaca TV ketika ini, walaupun ia merupakan corak antik, tetapi kalau kita lihat dari segi gabungan warnanya, dia nampak moden dan juga contemporary. Jadi bagaimana sambutan daripada peminat-peminat seramik ini dan juga pelanggan-pelanggan Helena sendiri? Buat masa sekarang ni sambutan agak memuaskan. Masa lancaran pinggan 31 hari bulan Jun ni tadi boleh lah, sangat memuaskan. Helena nak tanyalah juga, kalau cakap tentang corak antik iban ni kan, sukar ataupun tidak untuk Helena sendiri memikirkan idea yang berbeza-beza? Sebab kalau boleh mungkin nak pastikan daripada satu pinggan ke satu pinggan yang lain tu ada corak yang berbeza-beza kan. Contohlah rumah saya tak naklah sama dengan pinggan rumah Sugita, tak naklah sama dengan pinggan penerbit saya In Mahat hari ni, saya nak lain. Adakah dibolehkan ataupun kena ada tempahan khas atau bagaimana? Ada tempahan khas. Kiranya customer pelanggan lah, mereka akan boleh request apa corak yang mereka nak. Okey. Saya akan buat. Berapa lama masa yang diperlukan tu untuk kita pilih corak dan sehingga kita mendapat hasilnya? Untuk membuat sebiji pinggan agak dia mengambil masa dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu sebab kita kena tunggu apabila kita sudah memproses tanah tu tadi, clay tu menjadi satu bentuk shaping kan, dia memakan masa agak lama juga untuk menjemur biar dia sudah kering baru dipanaskan dengan kiln dryer. Jadi dari itu kita memakan masa dalam hari. Untuk mewarna juga kita memakan masa. Ya. Helena nak tanya, sebab dia merupakan pinggan kan, adakah pinggan ni sememangnya untuk hiasan sahaja ke ataupun dia boleh digunakan untuk makan? Sebab menerusi pembacaan saya, seramik ni agak sedikit fragile kan, tak boleh terlalu panas, boleh mudah pecah ataupun retak. Tapi pinggan yang dihasilkan oleh Helena ini adalah semata-mata untuk hiasan ataupun saya boleh makan masak lemak cili padi menggunakan pinggan Helena tu? Okey, pinggan yang saya buat ni untuk hiasan sajalah, untuk hiasan. Okey. Baiklah, bagi penonton-penonton yang mungkin teruja nak menjadikan seni seramik ini sebagai satu lagi hiasan tambahan di rumah mereka, bagaimana cara untuk mereka mendapatkan hiasan pinggan seramik bercorakkan antik iban dan juga tajau ini?
Ya, boleh follow Facebook saya Helena David Kalum dan juga TikTok saya Helena David Kalum juga. Page saya, web saya Borneo Best Deal. Okey, baiklah. Itu dia. Kalau penonton-penonton teringin nak melihat sendiri hasil-hasil karya daripada Helena, boleh pergi ke Borneo Best Deal. Dan ada shipping sampai ke Semenanjung? Yes, ada, memang ada. Okay. Saya tunjukkan contoh sikit. Satu pinggan ni saya buat, setiap pinggan yang saya buat tu memang ada nama tersendiri lah. Ini bunga terong ni boleh motif Borneo, bunga terong yang saya buat ni. Okey. Saya namakan dan yang saya buat ni, contohnya ini saya namakan bunga terong kanggan lah. Okey, baiklah. Cantik corak bunga terong tu. Dan saya suka yang dekat belakang tu yang ada warna biru dengan putih tu. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Helena di atas perkongsian ini. Dan kita nak kembali sekali lagi bersama dengan Sugita. Kabarnya Sugi dah pilih dah bunga yang sesuai untuk dijadikan nak dibagi doggy. Sugi pilih yang mana Sugi nak bagi untuk majlis kahwin Sugi? Majlis kahwin saya tak pilih apa-apa. Fizari tadi usik saya. Okey, baik. Kalau boleh saya nak pilih untuk Fiza Sabjahan. Tapi kan tadi Cik Syifa dah katakan yang dia nak suruh saya tolong demo. Tapi saya kata tak apalah, awak buat dulu Cik Syifa. Jadi Cik Syifa dah mula sebenarnya. Boleh tunjuk apa yang tengah dibuat sekarang ni Cik Syifa? Sekarang kita tengah buat basic rose. Okey. Yang ni hasilnya lah. Kalau kita dah buat ni, lepas bakar ni hasil dia. Okey, ni cantiklah untuk Fiza Sabjahan. Kalau majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan boleh. Okey. Okey, warna pink dengar tu Cik Syifa. Warna pink dekat situ. Okey. Okey. So kita nak Tak apa. saya buat dulu. Saya rasa Syifa awak yang lakukan. Saya buat Saya akan tolong potong. Okey. Sekejap mark yang dah siap kat situ tu. kejap. Okey. Jadi biasanya berapa lama diambil untuk hasilkan satu kuntum bunga ni? Satu kuntum bunga 2 minggu hingga 3 minggu. Okey, proses-proses ni macam mana sebenarnya Syifa? Okey, kalau kita lihat tanah liat ni Betul. diuli. Betul. Okey, dah siap dah. Lepas tu awak potong setiap satu kelopak dia. Kelopak ni buat setiap satu. Pakai tanah liat ni kita buat setiap satu. Wow. Pakai tangan. Okey, lepas tu pakai tangan dia Betul, buat semua pakai tangan. Okay. Betul. Itu sebenarnya keunikan lah, kecantikan benda yang diperbuat daripada tangan sebenarnya. Handmade ni dia tak sempurna tetapi ketidaksempurnaannya adalah cukup cantik dan unik kan. Kita boleh orang kata kena appreciate kecantikan dia sebegitu kan. Betul. Okey, nampak cepat je dia dah siapkan. Kalau saya mungkin dah habis orang kahwin tu pun tak siap kot. Tapi ini skills lah awak dah ada lama kan. Okey, lepas dah siap ni kena bakar dahulu ke? Betul. Lepasnya biar dia kering dulu. Lepas tu kita cuci. Okey. And then baru kita bakar pertama kali lah. Okey. Betul. Okey, so berapa kali kena bakar dahulu? Yang ni kalau bunga kita bakar 4 kali. Okey. Sebab kita nak warnakan dia. Mula bakar untuk kasih dia keras. And then bakar lagi sekali untuk dia glazing. Okey. Lepas tu lepas glaze kita warnakan dia lah, warna apa-apa warna lah. Nak warna kuning ke, yellow ke, warna pink ke, maroon ke. Baik. Bakar lagi sekali, lepas tu baru bubuh lagi. Mungkin Cik Syifa dah tunjukkan sedikit. Kita kesuntukan masa. Jadi kita terus nak tunjuk apa yang nak dilakukan seterusnya dengan mark di sebelah sini. Okey, yang mark ni kita nak ke? Okey, saya boleh pegang pisau. Awak boleh beritahu saya. Saya cubalah ya. Saya cuba. Pegang ni. Okey. Alright. First kita kena trim bawah dia. Macam ni. Oh, macam tu je. Macam tu je. Okey, sambil-sambil tu mungkin awak boleh kongsikan jugalah laman IG dan laman di mana IG. mereka boleh hubungi. Kita boleh dapatkan barang kita dekat IG kita Sweet Touch Ceramic. Okey. Lepas tu Facebook Sweet Touch Malaysia. Okey. And then dekat Sweet Touch Ceramic ada link kat dalam bio tu. Ada CCARD tu, kita ada price list semualah dekat situ. Katalog semua, tableware, pinggan mangkuk, house decor. Kalau nak ready stock sweettouchceramicshop.com.my. Dan untuk pengetahuan anda di rumah, Sweet Touch Ceramic ni juga mengimport hasil mereka, mengeksport hasil produk mereka ke negara jiran kita ya. Betul. Wow. Okey, dan kalau dah siap jadilah macam ni. Dan kalau anda nak, tak apalah, saya je berbeza sikit. Kalau anda nak bagi ni sebagai dog gift, boleh letak nama pengantin perempuan dan lelaki di situ. Baik, cantik sangat Cik Syifa. Baik, nanti kita tunjukkan kepada anda apa antara produk lain yang ada. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI Extra.